Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akha sudai qad azana faman azana fahuwa yukim. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat riwayat ataupun sejarah hidup sahabat ini, kita melihat sahabat-sahabat itu semuanya memberikan kesan tinggalan yang baik kepada kita. Apatah lagi sahabat itu semasa hidup mereka itu sering berdamping dengan Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat itu juga sahabat buat, apa yang Nabi lakukan itu juga mereka lakukan. Apa yang Nabi tidak buat mereka tidak buat. Tidak semua sahabat tu dia seperti kita juga. Ada bidang kita, ada yang sibuk menghafal hadis seperti Abu Hurairah yang sibuk bersama Nabi, majlis ilmu. Ada yang sibuk dengan berperang fi sabilillah. Ada yang sibuk nak berniaga, tetapi mereka itu tidak lalai. Setelah Nabi SAW kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, mereka teruskan usaha Nabi. Apa yang Nabi lakukan mereka teruskan. Yang mengembangkan ilmu pengetahuan, yang meluaskan empayar, yang mengembangkan syiar Islam, sehingga kan dalam kalangan mereka ada yang mati di negara lain kerana mengembangkan syiar Islam, menyambung risalah Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu seperti bintang di langit. Maknanya kita kalau lihat bintang langit itu terang benderang. Banyak bintang tu. Begitu sahabat banyak, bukan 124,000 orang terang. Di mana-mana mereka berada, mereka itu bermanfaat pada orang sekitarnya. Sebab tu bintang itu di langit, kita akan nampak di air. Jadi istilah orang mana jadilah bintang di langit. Walaupun duduk di tempat tinggi, tak malu pun berada di bawah. Ada bayang dalam perigi nampak bintang. Dekat laut pun nampak bintang. Di sungai nampak bayang bintang. Tak kisah pun dia berada di bawah. Tetapi kedudukan dia tinggi bintang itu. Jadi petunjuk kalau klasik kapal tengah malam gelap gelita, tak ada apa pandu, itulah bintang. Tepat laluan mereka. Bintang sebagai panduan. Dan di mana-mana sahaja sahabat itu berada, mereka pasti di kawasan yang mereka ada tu pasti akan mendapat manfaat, mendapat kebaikan daripada mereka. Maksudlah kita bila berada di mana tempat, hendaklah kita pastikan bahawa kita ini bermanfaat pada orang sekitarnya. Kalau kita tak ada manfaat pada orang sekitarnya, malah menyusahkan orang, menjadi bahan cerita orang, rumah orang pecah kerja dia lah, kelapa orang hilang kerja dia lah. Berat lah kalau macam gitu. Sahabat tu bukanlah mereka tu tak banyak, mereka terkaya, tak ada. Tetapi mereka hidup dalam keadaan agama elok. Iman mereka elok, Islam mereka elok. Dengan jasa mereka sampai sekarang kita menikmati jasa sahabat-sahabat tu. Kita lihat macam mana Sayyidina Abu Bakar. Walaupun kita lihat sespontan apa dia, tetapi bila kita lihat Sayyidina Abu Bakar tu bila berdamping dengan Nabi, sangat kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hijrah, berkorban apa sahaja. Sayyidina Umar bila kita melihat bagaimana keadaan hidup mereka, pakaian Sayyidina Umar tu itulah jubah selai. Bila wafat Sayyidina Umar saja, dibilang tampalan pada jubah Sayyidina Umar ni lebih daripada 13 tampalan. Tampal aja. Kita kalau baju koyak memang dah lama dah. Buang apa lagi buruk. Buat palut nangka, palut cepedak, buat lak kaki, angkat periuk. Itulah baju tu. Sayyidina Umar wasiat, jubah aku ni jadi kain kapan. Tengok gaya hidup, tak ada apa yang kita nak komplain. Malah bila kita melihat
gaya hidup mereka tu, kita komplain gaya hidup kita ni. Secara automatik kita komplain gaya hidup kita ni. Tak macam mereka tu. Sayyidina Osman dengan jasa beliau mengumpulkan Al-Quran. Sampai sekarang kita nampak Rasam Osmani. Itu dah dikumpul itu pun ramai orang tak baca. Dah mudah kan boleh baca. Macam kita hadis kan Sahih Bukhari dah dibukukan, boleh baca saja. Mushaf ni, Al-Quran ni dah disusun dah. Cuma baca aja, belajar pun tak nak kita ni. Teruk. Sahabat-sahabat tu bersusah payah mengumpulkan Al-Quran sampai bersumpah. Betul ayat mana ni, betul ada saksi, dua saksi buat ayat mana, susun. Susah payah mereka. Dah ada tu kita tak nak baca pun, ambil mudah aja. Kerana apa? Kita mikirkan susah sahabat tu. Jasa Sayyidina Osman dan sahabat lain sampai sekarang kita rasai. Imam Bukhari tak ada apa-apa pun minta daripada karangan kitab dia tu Sahih Bukhari, kumpulkan hadis, tak ada apa-apa minta pun. Dan dalam karangan sahabat tu berbagai-bagai karamah. Sehingga sekarang ni pun kita nampak kemuliaan mereka tu. Antaranya ialah Bilal bin Rabah, orang Habasyah kulit hitam. Apalah istimewa, tetapi dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala jadi tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap ataupun pelakuan Bilal bin Rabah yang berdamping dengan Nabi menghasilkan hukum pada azan dan iqamat. Kehidupan mereka itu jadi sumber hukum dan kita ikut sampai sekarang. Dan kemuliaan Bilal itu mungkin juga kalau kita mikirkan Allah muliakan Bilal bin Rabah tu, sampai pun tukar azan kita pun orang tak panggil nama dia, panggil Bilal. Tapi Bilal kita tahu Bilal bin Rabah tu disebah pada Bilal bin Rabah. Orang tak sebut nama tu. Ni Bilal kita ada tu. Tak sebut ni muazzin kita. Tak sebut ni Bilal Sungaji, tak sebut Bilal. Tak sebut pun Bilal Sungaji. Sebut perkataan Bilal bin Rabah. Kemudian Bilal tu disebut-sebut sampai kiamat mungkin juga. Tetapi kita yang jadi muazzin ni, nama Bilal bin Rabah tu menopang, menempel pada kita ni. Patutnya kita ni mendapat kemuliaan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kita dapat. Ni Bilal. Orang panggil Bilal tapi hala kepada kita. Satu kemuliaan. Daripada Ziyad bin Haris As-Sudai qala amarani Rasulullah SAW an uazzina fi salatil fajri. Ziyad, sana Ziyad bin Al-Haris As-Sudai, dia kata Nabi SAW, Rasulullah SAW perintah aku supaya azan pada sembahyang azan subuh. Maka aku azan tu. Fa azan tu, aku azan tu. Fa arara Bilalun ayyukima. Bila Ziyad sahabat ini azan subuh, bila nak qamat aja, bila bangun nak qamat, maka Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam pun cakap, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sabda, inna akha Sudai, semuanya saudara Sudai ini iaitu Ziyad As-Sudai tadi, Ziyad ini qad azana, dia dah azan kata Nabi. Faman azana, siapa yang azan, fahuwa yukim kata Nabi, dialah yang qamat. Jadi hukum begitu. Jadi hukum di sini siapa yang azan, dialah yang qamat. Itu hukum tu. Jadi pada Bilal bin Rabah hukum dia. Maknanya siapa yang azan, dialah yang qamat. Lepas azan dia qamat. Tak ada imam, dia jadi imam. Apa salah? Tak ada masalah. Macam sembahyang seorang di kat rumah kan, kita azan qamat, kita sepatutnya jadi imam atau dengan isteri kita dan anak-anak. Jadi hukum. Jadi sini timbul hukum, iaitu siapa yang azan maka dialah yang berdiri untuk iqamat. Itu dia. Itu kerana hukum itu kita mengambilkan dalil daripada pelakuan Bilal bin Rabah bersama Ziyad bin Al-Haris. Itu dia. Kemudian kalau hukum azan ini tak ada ismayang, tak ada masalah. Cuma kita Imam Syafi'i dan juga Ishaq bin Rawahai
menghukumkan kalau kita azan tanpa ada ismayang, tanpa wuduk, hukumnya makruh. Itu kita mazhab Syafi'i. Dan pendapat kedua mengatakan tiada mengapa mana azan tanpa wuduk. Itu juga perkataan Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Al-Mubarak dan juga Imam Ahmad Hanbal. Jadi Imam Ahmad Hanbal ataupun mazhab Hanbali, azan tak ada ismayang tak ada masalah. Kalau azan ada besar pun tak apa. Bangun tidur macam kita jadi muazzin atau bila surau, kita 2 minit lagi nak azan, kita start motor pergi, tak ada semayang pun pakai baju je. Lelaki senang aja nak pakai baju kain jalan, perempuan lambat sikit. Start gitu. Dah bunyi titit jam, kita pun terus azan, tak ada semayang pun. Makruh saja pada kita mazhab Syafi'i. Pada mazhab Imam Ahmad Hanbal tiada mengapa. Azan. Lepas azan tu pergi bilik air, mandi, sempat kat masjid mandi, surau kan mandi, lepas tu qamat. Tak ada masalah. Tu dia. Jadi perkara yang makruh tu masih lagi kalau lakukan masih selamat lagi lah, tak berdosa. Serupa makruh tu maknanya yang dibenci. Dulu saya beritahu benda makruh ni bukannya kadang makanan pun makruh, ada makruh. Bila kita nak masuk masjid, ada masa dia makruh tu. Macam makanan tu, makruh masa kita nak masuk masjid aja tu. Petai, jering, kedas, belacan, sardin, durian. Makruh tu kalau kita masuk masjid bau. Kalau di masjid tak. Kita masuk masjid itu. Bawang, makan sandwich tu kan bawang mentah. Mana pula sandwich bawang goreng. Mana sandwich bawang goreng. Tu makruh masa kita nak masuk masjid je. Tak masuk masjid tak ada masalah. Benda tu sedap-sedap pula tu. Belacan, pokok. Kemudian qamat, bila masa kita Bilal atau muazzin dia qamat, bila masa kita bangun. Di sini dimasalahkan ada 4 pendapat. Mana-mana kita nak tu sama aja, tapi berbeza. Waktu berdiri semayang apabila Bilal qamat. Sini sebut Bilal juga, tak sebut muazzin. Bilal memang terkenal Bilal bin Rabah tu. Kemuliaan dia tu karamat dia. Macam Imam Nawawi. Imam Nawawi Wahabi di Mekah benci Imam Nawawi, tapi sebut Imam Nawawi, sebut Imam. Tu Wahabi tu tak sadar. Dia benci Imam Nawawi. Wahabi tu memang mazhab Syafi'i, memang Wahabi tu ada mazhab. Pengasas Wahabi tu Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan disebut pada dia, sehingga bapak dia Wahabi Wahab. Mana bapak dia kena teruk. Anak macam mana ni? Disebut bapak. Dah lagi tu bapak dia kena ni Wahabi tu. Bapak dia yang kena ni. Disebut bapak dia. Bapak dia yang kena. Dia tak kena. Dia nama Nabi Muhammad. Bapak dia yang kena. Guru pada Muhammad bin Abdul Wahab ni, pengasas Wahabi ni, dia cakap, ini Muhammad ni besok buat macam-macam misalkan orangnya. Betul guru dia. Guru dia memang apa ni orang kata sebab apa ni, nampak. Dia takwil, dia nampak. Dia nampak. Dia punya kemuliaan guru dia tahu. Ini Muhammad ni besok buat macam-macam misalkan orangnya. Betul. Macam-macam dia buat misalkan orang ni. Betul. Nyusahkan orang. Tok guru dia sendiri cakap, ni Muhammad ni sok buat macam-macam. Macam kadang kelas, guru tahu, ini budak ni sok ni memang ni menyusahkan orang je ni. Lalu mati tembak polis. Memang guru tu kadang boleh nampak kasyaf. Jadi bila masa kita bangun kalau bila qamat, maka mazhab Syafi'i rahimahullah dan satu kumpulan mengatakan bahawasanya disunatkan ni, kita mazhab Syafi'i disunatkan jangan berdiri seorang pun hingga habis tukang bang itu qamatnya. Tu satu pendapat Imam Syafi'i. Habis qamat baru bangun. Kita tengok semua 4 mazhab ni. Dan daripada Qadhi Iyad, daripada Malik rahimahullah, Imam Malik Maliki, mazhab Maliki, Syafi'i Maliki. Imam Malik guru Imam Syafi'i. Dan sekalian ulama bahawasanya disunatkan berdiri apabila mula tukang ban qamat. Mula tukang ban qamat, bangun. Dia cakap Allahu Akbar, bangun. Maliki.
Syafi'i dah habis baru bangun. Dah habis bila qamat baru bangun Syafi'i. Imam Maliki mula je bila qamat bangun. Pendapat kedua. Dan pendapat ketiga Anas bin Malik. Bangun ia apabila tukang bang berkata qad qamatis solah. Tu qad qamatis solah. Anas bin Malik. Dan ini juga mazhab ini ialah berkata Ahmad rahimahullah, Ahmad bin Hanbal ataupun Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika sebut qad qamatis solah, bangun. Mazhab Ahmad bin Hanbal atau Maliki. Tadi Syafi'i selesai qamat baru bangun. Maliki sebut je mula qamat bangun. Ahmad Hanbal bila sebut qad qamatis solah, sungguhnya telah didirikan sembahyang, bangun. Itu Imam Ahmad Hanbal. Hebat dia tahu. Sungguhnya telah didirikan sembahyang, mana? Bangun. Ahmad Hanbal atau Hambali. Dan yang keempatnya kata Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi. Dan segala orang dari Kufah, ini lain-lain sana tu, Iraq sana tu, berdiri pada saf apabila mengucap qamat tukang bang pada katanya hayya 'alas salah. Empat lain. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas salah saja bangun. Ayolah semayang, bangun. Mazhab Abu Hanifah. Syafi'i kata habis qamat bangun. Imam Maliki kata mula qamat bangun. Kata Imam Ahmad Hanbal sebut qad qamatis solah, bangun. Imam Hanafi kata hayya 'alas salah, bangun. Mana nak pakai, gasaklah pilih mana, semua sama boleh-boleh je. Kita ikut kita je lah. Agak malas, dah habis pun bangun qamat. Kadang bila dia dah habis qamat, orang tak bangun lagi, pemalas. Jaga ancaman tuan-tuan. Kerana dalam ada Quran tu, sifat munafik, wa idza qamu as-salah tu qamu kusala kan. Mereka bersemayang, mereka malas. Jaga sifat munafik. Jaga jangan sampai kita bangun malas. Takut terkena tempias ayat tu, bahaya juga. Kadang orang kena malas bangun, perut kenyang, ngantuk, bangun. Kita kan kalau malas tu, kalau semayang tu kena malas, kadang ngantuk, perut kenyang, perut lapar masih okey lagi. Kan ada masalah, tak apa-apa lah. Nak rokok pun orang cegas, Allahu Akbar. Ni tak, Allahu Akbar, Sami Allah Mahmidah. Macam malas, ngantuk je. Kalau ke masjid tu macam-macam perangai orang kan. Kat surah kau macam-macam perangai. Kalau mereka belajar, mesti sama cara semayang. Ini ada tak belajar, ikut-ikut, wah, macam-macam. Kemudian tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah dan Madinah, kita kena tahulah tukang azan. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bagi Rasulullah SAW ni mempunyai tukang azan di masjidnya Madinah 2 orang. Di Madinah Al-Munawwarah tukang azan Nabi 2 orang, Bilal bin Rabah. Yang keduanya Abdullah ibnu Ummi Maktum Al-A'ma, iaitu buta. Abdullah bin Maktum buta. Tukang azan di Madinah Bilal bin Rabah, dan Abdullah ibn Maktum, dia buta. Maka sini kita hukum, maka orang buta boleh azan dengan syarat ada orang yang mengiringinya, memberitahu waktu sembahyang dah masuk. Boleh orang buta azan. Sini hukum disebut di sini. Madinah Bilal bin Rabah dan Abdullah ibnu Ummu Maktum, orang buta. Dan di Makkah Al-Mukarramah,
ialah bernama Abu Mahzurah. Saya pernah begitu. Tuan Abu Mahzurah yang rambut di depan panjang. Oh, panjang. Kenapa rambut dia panjang tu? Kerana masa dia bila berabah azan ni dia ngajuk. Oh, Nabi panggil, Nabi ajar dia azan betul. Nabi dia suara bagus, Nabi tepuk depan apa ni rambut depan ujung atau dahi rambut dia. Nabi tepuk bagus. Jadi kesan Nabi pegang rambut dia tu, dia tak nak potong. Ni Nabi pernah sentuh rambut aku ni, kita tahu benda yang disentuh oleh Nabi ni takkan disentuh oleh api neraka. Dia biarkan rambut tu panjang. Oh, panjang, belit. Nabi tak marah pun. Pasal apa? Dia ambil keberkatan, tabaruk, tawasul dengan rambut tu supaya dapat keberkatan Nabi. Tawasul dengan rambut, disentuh tempat sentuh Nabi. Biarkan tak panjang, tak gunting, panjang rambut tu. Nabi tak marah. Ni rambut kena tu. Kita orang belakang rambut panjang. Tak sentuh Nabi pun, Nabi tak sentuh buat ke situ, mana nak depan. Abu Mahzurah. Dan seorang lagi bernama Sa'ad Al-Qaras. Tu dia. Sa'ad. Tu di Makkah Al-Mukarramah. Tukang azan. Jadi kalau macam dua azan, biasa di Mekah Madinah kita usahakan sampai sekarang ada dua azan. Mungkin 1 jam sebelum azan subuh, dulu bila birabah azan. Lepas tu setelah masuk subuh, ni Abdullah Ibn Maktum yang azan. Itu pun bila naik atas menara, azan kali pertama tu untuk orang bangun tahajud ke sahur ke, kali pertama mungkin 1 jam sebelum subuh. Nanti bila duduk dah azan, dia duduk atas menara. Bila nak masuk subuh je, bila akan turun berita pada Abu Mahzurah, subuh dekat nak masuk. Dia ambil semayang apa semua, dia azan. Nanti bila cakap dah masuk, dia boleh faham dah masuk waktu. Tu orang buta azan boleh dengan syarat ada orang yang memimpin dia untuk azan, beritahu dah masuk waktu. Kemudian dalam sebuah masjid yang sunnahnya jangan lebih ada 4 orang muazzin. Di sini berdasar kepada tukang azan Nabi ada 4 orang, maka jangan lebih 4 orang. Melainkan kan masjid tu yang besar. Kalau jami ni di sini ke sampai ke pada majlis daerah kata besar kan. Terpaksa lebih dari 4. Mungkin menara sana orang tak dengar sini. Mungkin sana azan. Okey, tak apa 4. Lebih 4 tak apa. Tapi sunnahnya jangan lebih daripada 4. Paling kurang seorang lah. Mana ada lebih seorang lagi? Tak ada lagi, seorang je lah. Kata tak ada orang. Tak apa, kita tak ada azan, orang lain pun boleh azan. Tapi yang azan itulah dia yang kamat. Yang azan lain, kamat lain. Tak. Kata bagi-bagi lah Ustaz. Tak. Kita ada, kalau ada sumber, kita ikut lah. Kita ikut. Boleh oleh kamat je? Tak. Berdasarkan hadis, kita ada rujukan. Jadi yang azan itulah yang kamat. Karamah bila birabah itulah selalu nama dia disebut-sebut. Jadi kalau orang panggil kita, ni Bilal. Walaupun dekat masjid, dekat surau kampung kan, surau buruk, tapi orang panggil Bilal. Sebut nama Bilal birabah tu. Patut suka, Bilal birabah. Tu bila dah azan. Mana-mana pergi semua Bilal. Dengan perkataan yang sama itu, Bilal birabah mendapat kemuliaan dari Allah SWT. Bayangkan tuan. Lepas tu, nama Bilal tu ditempel pada kita tu. Imam kita tak merasa, saya pun imam juga. Tak ada sebut. Tak ada sebut, kita dapat, imam tak dapat. Bilal disebut nama sahabat. Mereka kalau nama orang tu ada nama Anas, atau sebut Anas, mana ada sebut nama sahabat. Tapi kita tak dapat. Tak apalah. Itu kemuliaan dia. Jadi untung mana kita ni bila disebut kita, mana kita sentiasa ingatkan sahabat disebut nama Bilal bin Rabah. Walaupun kita tambah kita tempel Bilal, tapi disebut atau Bilal, mana sentiasa kita sebut Bilal bin Rabah. Tak kalau orang sebut nama Nabi, kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila orang sebut Bilal bin Rabah, kita cakap radhiyallahu anhu. Allah redha daripada sahabat redha. Begitulah tuan-tuan. Sedikit mudah-mudahan kita sebut kata Sufyan Tsauri, hina zikri salihin, ketika kita menyebut nama orang yang soleh itu,
tatanazzalu rahmah ataupun tanazzalu rahmah, turun rahmat. Disebut nama sahabat, sebut Bilal bin Rabah, sebut Sayyidina Umar, sebut Ahmad bin Hanbal, sebut Imam Malik, sebut Imam Syafi'i, orang yang soleh, salafus saleh, tanazzalu rahmah, turun rahmat. Begitulah tuan-tuan. Walaupun kita kadang kita tak dapat jumpa orang tu, tapi sebut nama-nama dia, turun rahmat pada kita, menyebut nama orang yang baik-baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.